Baik, bila kita melihat kepada ayat ini dan surahnya adalah surah At-Taubah. Sedikit berkenaan dengan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ini. Surah ini dikatakan oleh ulama-ulama di antara surah yang paling akhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni bukan berbincang mengenai ayat, faham betul-betul? Ayat yang terakhir ada perbincangan dia. Yang saya sebut surah yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah. Walaupun demikian, ulama-ulama tidak pernah menafikan ada sebahagian daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surah At-Taubah ini awal turun kepada Nabi. Sebahagian ayat-ayat daripada surah ni ada yang awal turun kepada Nabi. Tetapi untuk melengkapkan kesemua ayat-ayat yang dihimpunkan dan diletakkan di bawah nama surah At-Taubah adalah memerlukan masa yang begitu lama dan panjang untuk melengkapkan surah tersebut. Dan dikatakan diturun di akhir-akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh melihat kenyataan yang dinukilkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pernah berkata, sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah pula dia ambil daripada Abu Ishaq, dan Abu Ishaq pernah mendengar bahawa Al-Barra' pernah mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah merujuk ayat tentang Al-Kalalah. Rujuk surah An-Nisa ayat 176 dan surah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah ialah surah Al-Bara'ah. Apa dia surah Al-Bara'ah? Surah At-Taubah. Baik. Berkenaan dengan penafsiran ayat yang ke-100 ini, kita boleh ikuti sebahagian perbahasan di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahawa ayat ini adalah merupakan penegasan ataupun penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang apa dia? Tentang redanya. Redha Allah kepada 3 golongan yang disebutkan di dalam ayat ini, iaitu golongan Muhajirin, golongan Ansar dan golongan yang mengikuti kedua-duanya, iaitu jejak langkah golongan Muhajirin dan Ansar. Dan Allah juga memberi penjelasan tentang janjinya untuk mengurniakan syurga kepada golongan-golongan ini yang kenikmatannya adalah kekal dan abadi. Baik. Bila kita melihat di sini, perbahasan yang kita boleh ambil ialah Allah menceritakan tentang 3 golongan mukmin. Pertama, Allah cerita tentang yang paling awal masuk Islam. Ini adalah murid-murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat yang dipanggil Muhajirin. Manakala golongan beriman yang kedua ialah Ansar. Muhajirin lebih identik dengan sahabat-sahabat di mana? Di Mekah, manakala Ansar lebih identik dengan sahabat-sahabat yang berada di bumi Madinah. Kenapa mereka ini jelas keunggulan mereka? Diceritakan oleh Allah kerana sahabat-sahabat Muhajirin ini mereka sanggup berhijrah mengikuti belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak menyelamatkan akidah mereka. Semata-mata nak menyelamatkan agama mereka, mereka sanggup berhijrah dengan Rasulullah. Ini adalah satu perjuangan, ini adalah satu pengorbanan yang cukup besar
yang mana tidak akan mungkin mampu dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita tahu bila berbicara mengenai sirah hijrah Nabi, mereka sanggup meninggalkan bumi kelahiran mereka. Mekah tu bukan tempat orang lain. Mekah tu adalah kampung halaman mereka, tempat tinggal mereka. Tapi mereka tinggalkan kampung halaman, tinggalkan tanah tumpah tanah air mereka kerana nak ikut hijrah bersama Nabi. Sebahagian sahabat ada yang meninggalkan isteri-isteri dan anak-anak. Ini perjuangan yang besar. Sebahagian sahabat mereka meninggalkan kaum kerabat dan ahli keluarga yang masih belum memeluk Islam. Ada sebahagian sahabat yang meninggalkan aset-aset dan modal perniagaan yang cukup besar. Kalau lihat sejarah Suhaib Ar-Rumi, lihat sejarah Uthman bin Affan, lihat sejarah Abdurrahman bin Auf, apa yang mereka tak tinggalkan di bumi Mekah? Ini adalah satu pengorbanan yang besar, tanah-tanah, ladang-ladang yang selama ini diusahakan oleh mereka. Perdagangan-perdagangan dan sebagainya. Jadi Allah telah memberikan satu kedudukan yang istimewa, darjat yang special kepada golongan ini kerana hal tersebut. Dan golongan yang kedua ialah Ansar. Ansar ni sahabat-sahabat Nabi di bumi Madinah. Pasal apa mereka ni jadi special? Kerana mereka lah yang sanggup membantu, mempelawa dan menerima kedatangan sahabat-sahabat muhajirin tadi. Mereka tahu ahli-ahli keluarga mereka ditinggalkan benda-benda yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka tahu sahabat-sahabat ni dalam keadaan susah. Jadi golongan ni lah yang menyediakan tempat tinggal, menyediakan rumah-rumah, menyediakan keperluan, menyediakan segala kelengkapan. Bahkan sirah juga menyebut ada sebahagian daripada mereka yang sanggup menceraikan isteri mereka. Hak mana ada bini lebih daripada seorang, isteri lebih daripada seorang, mereka sanggup ceraikan nak bagi kepada sahabat muhajirin. Tuan-tuan boleh buat dah agak-agak. Duit banyak boleh bagi lagi. Kereta 2-3 biji mungkin boleh bagi ikut. Rumah sewa banyak boleh bagi. Bini, payah sikit tak? Tu nak abad perjuangan sahabat. Jadi Allah mengkhususkan di sini kalimah yang amat mulia, muhajirin wan ansar. Dan Allah tidak menyebutkan mereka ini orang-orang Mekah. Allah tidak menyebutkan mereka ini orang-orang Madinah. Specialiti sahabat ini tidak ditujukan kepada tempat asal mereka, tempat tinggal mereka. Sahabat hak hijrah, Allah tak kata ni orang Mekah. Sahabat yang membantu tak kata ni orang Madinah. Tetapi satu perkataan, istilah yang cukup mulia, muhajirin wal ansar. Kerana kemuliaan seseorang bukanlah kerana tempat tinggal dia. Kita ni tidak jadi mulia kerana asal kita Mekah. Tak. Kita tidak jadi mulia kerana asal kita Madinah. Atau kita tidak jadi mulia kerana berasal daripada mana-mana tempat yang mungkin dikagumi oleh orang ramai. Hang lahir di mana? London, nampak hebat. Hang lahir mana? New York. Tak ada kelebihan pun atas tempat tersebut. Tetapi spesialnya mereka kerana sifat mereka. Spesialnya mereka kerana pengorbanan mereka, perjuangan mereka membantu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dua golongan. Dan golongan ketiga yang disebutkan oleh Allah ialah orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka ni bukan orang yang sezaman dengan mereka, tetapi orang-orang yang masa dia, zaman dia selepas para kedua-dua sahabat kelompok tadi. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah, jejak perjuangan, jejak pengorbanan yang mereka ambil daripada kedua-dua golongan sahabat yang besar dan special tadi. Dan untuk yang ketiga ni, kita pun boleh jadi. Kita pun boleh jadi. Perkataan boleh jadi tu jadi orang pening juga. Boleh jadi, bukan boleh jadi kita dah. Siapa-siapa pun boleh jadi kalau dia ikut betul-betul apa yang sahabat tu faham. Apa yang sahabat tu buat.
Siapa-siapa pun boleh masuk dalam golongan yang ketiga. Nak masuk dalam golongan yang pertama dan kedua memang mustahil. Kerana apa? Kerana zaman mereka telah melewati kita semua. Kita tak boleh dah nak ikut berhijrah bersama mereka. Maksud saya, mustahil kita nak ikut hijrah bersama mereka hal keadaan yang betul-betul hijrah mereka bersama Nabi dulu. Bersama Nabi dulu, zaman sahabat tu lah, hak hijrah tu lah zaman dia. Kita hari ni boleh buat. Kita hari ni kalau ada duit banyak, beli tiket pergi Mekah, kemudian pergi Madinah. Boleh juga Mekah ke Madinah. Tapi saya nak habaq, peristiwa yang betul-betul berlaku zaman Nabi nak hijrah tu, kita tak ada zaman tu. Kita tak boleh nak ulang dah. Tak boleh nak flashback. Tolong flashback balik, aku nak ikut hijrah sekali dengan Nabi. Tak boleh. Tapi hari ni nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, tak ada masalah. Begitu juga dengan yang kedua, golongan Ansar. Peristiwa ketika mana mereka menolong Rasulullah, mereka membantu sahabat-sahabat dulu juga tak boleh diulang tayang balik dah. Kita hari ni boleh pergi duduk Madinah, tolong siapa-siapa yang memerlukan. Tolong siapa-siapa yang kesempitan, boleh. Tapi nak ulangi apa yang sahabat pernah buat kepada Nabi dan Muhajirin, tak boleh. Tapi hak nombor 3, bolehkah? Boleh. Kita nak masuk hak nombor 3, nak ikut jejak langkah mereka, siapa-siapa pun boleh masuk. Sekiranya ada keupayaan, ada kesungguhan, ada keikhlasan nak mengikuti mereka, maka kita boleh termasuk dalam golongan yang ketiga. Baik.